Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa sekali lagi ke sesi bicara buku anjuran IIUM Press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pagi ini kita akan ada satu lagi sesi membicarakan sebuah buku terbaru terbitan IIUM Press. Kita ada bersama kita dua orang pembicara buku, iaitu Profesor Universitas Muhammad Aziz Saleh, Sastrawan Negara, yang bukunya akan kita bincangkan sebentar lagi, dan ada juga Saudara Muhammad Khair Ghadirun, Pengarah Bahasa Malaysia. Seperti biasa, sesi bicara buku seperti ini kita adakan untuk tujuan meraihkan pengarang dan bukunya terbaru yang baru kami terbitkan, dan untuk kita berkongsi tentang kandungan buku yang baru diterbitkan. IIUM Press biasa terus menerbitkan buku ilmiah yang berasaskan pendidikan, tulisan para ahli akademik, jarahnya penyelidik yang berada di IIUM. Dan pada masa yang sama kita juga ada program menerbitkan buku terjemahan, dan ada juga sisi biografi dalam program penerbitan IIUM Press. Dalam sesi kita pada pagi ini, kita akan membincangkan buku berjudul Zulkifli Abdul Razak dan Pencambahan Konsep Pengajian Tingginya, tulisan Sastrawan Negara Profesor Universitas Muhammad Aziz Saleh, terbitan terbaru lah 2021. Buku ini setebal 251 halaman, mengandungi 14 bab. Kalau kita lihat buku ini, dua bab pertamanya merupakan biografi ataupun kisah hidup tokoh yang dibincangkan, iaitu Tan Sri Zulkifli Abdul Razak. Buku ini bagi saya jelaskan, terangkan tentang kandungan buku ini sebelum saya perkenalkan dua orang pembicara kita pada hari ini. Buku ini adalah sebuah, boleh dikatakan sebuah biografi kepada tokoh pendidikan tinggi negara, iaitu Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak yang menjadi rektor di Universiti Islam Antarabangsa. Saya ucapkan selamat datang kepada dua orang ahli panel kita. Selamat datang. Assalamualaikum Profesor Muhammad Aziz Saleh dan Muhammad Khair Ghadirun. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya balik pada buku yang kita bincangkan. Profesor Muhammad Aziz Saleh memilih tokoh ini yang sangat tersohor dalam bidang pendidikan tinggi di negeri ini. Sebelum menjadi rektor di UIA, Tan Sri Zulkifli adalah juga mantan Naib Chancellor di Universiti Sains Malaysia. Beliau kemudian berpindah ke USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, sebagai pengurusi lembaga pengarah USIM. Beliau juga pernah memimpin Universiti Antarabangsa Al-Bukhari, dan di peringkat antarabangsa, Tan Sri Zulkifli Abdul Razak terlibat sangat aktif dalam pelbagai badan pendidikan, khususnya dengan UNESCO. Semua hal ini dapat kita baca dalam buku yang sedang kita bincangkan ini. Selain daripada terlibat dalam takbiran pendidikan tinggi, Tan Sri Zulkifli Abdul Razak juga seorang penulis yang sangat-sangat prolifik. Dengan demikian, usaha Sastrawan Negara Muhammad Aziz Saleh mungkin menjadi lebih mudah atau menjadi lebih sukar. Mudah kerana bahan-bahan itu tersedia banyak, terutama dalam bentuk buku, dan juga bahan-bahan dalam bentuk teks ucapan, kolom dalam beberapa akhbar dan sebagainya. Mudah kerana bahan-bahan itu sedia ada, sukar kerana bahan itu terlampau banyak untuk mengupas konsep pengajian tinggi yang menjadi fokus dalam buku ini. Okey, sebelum kita teruskan, walaupun dua orang panel kita ataupun pembicara buku ini seorang yang dah tak perlu diperkenalkan lagi, kalau saya perkenalkan menjadikan merosakkan aja sesi kita ni. Tapi kerana untuk memenuhi komponen dalam mana-mana perbincangan, saya sentuh sedikit tentang kedua-dua orang panel kita, ya. Sastrawan Negara Muhammad Aziz Saleh memang sudah cukup terkenal, pertama sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang sarjana, seorang profesor. Akan tetapi tak ramai sedar bahawa sastrawan negara Muhammad Aziz Saleh juga seorang penulis biografi yang prolifik.
daripada tangan beliau telah terhasil biografi Usman Awang, seorang penyair sebuah benua rusuk. Biografi Usman Awang terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan pada tahun 2011 lebih awal bersama dengan Profesor Nik Anwar Nik Mahmud almarhum dan juga Dr. Abdul Ghaffar Harun, Profesor Muhammad Saleh telah secara co-author menerbitkan buku biografi Tun Abdul Razak, Negarawan dan Patriot. Ini terbitan UKM Press, penerbit UKM. Kemudian pada sekarang ini beliau menerbitkan buku yang menyorot pemikiran kajian tinggi Tan Sri Zulkifli Abdul Razak. Profesor Emeritus Muhammad Saleh sendiri menulis biografi beliau dalam buku berjudul Sebermula Maka Tersebutlah Sebuah Hikayat Diri. Ini adalah biografi beliau yang memperkenalkan perjalanan awal kehidupan beliau sebagai seorang pengarang, sarjana dan sastrawan negara yang terkenal. Bermula dari dalam buku ini Profesor Muhammad menjelaskan bagaimana susah payahnya datuk nenek beliau menyeberang daripada Sumatera ke Tanah Melayu. Kemudian beliau menjelaskan tentang perjalanan kehidupan beliau zaman pendidikan di seberang perai dan meneruskan pengajian di Maktab Melayu Pulau Kangsa sehinggalah beliau belajar di Maktab Brinsford di England. Jadi kisah daripada judul-judul yang saya sebutkan itu, kita dapat lihatlah bahawa dalam hal biografi Profesor Emeritus Muhammad Saleh telah menulis biografi diri beliau sendiri. Beliau telah menulis biografi Usman Awang yang telah meninggal dunia, dan beliau menulis biografi khusus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, mana diri sendiri seorang dan sebuah biografi orang yang telah mati dan seorang tokoh yang masih hidup. Jadi ini satu genre yang penting, tetapi tokoh-tokoh dan yang ditulis itu berbeza-beza. Jadi beliau sendiri tokoh yang telah pergi dan tokoh yang hidup. Jadi tentulah pengalaman menulis itu berbeza-beza yang kita akan cuba kongsikan dan cuba dapatkan rahsia penulisan itu daripada beliau nanti. Tentang Saudara Muhammad Khair Ngadirun, beliau ini semua orang tahu adalah pengarah Majlis Buku Kebangsaan Indonesia MBKM dan mantan pengarah urusan Institut Bahan dan Buku Indonesia ITBM. Dan sebelum itu beliau adalah rakan akademik di IIUM. Selain menjadi akademik, beliau juga menjadi beberapa pejabat di IIUM. Saya sangat suka membawa beliau kerana kita tahu ada tempoh singkat beliau dalam hidupnya, beliau menjadi pemandu Grab. Dan beliau mencatatkan pengalaman-pengalaman itu dalam Facebook beliau dan kemudian dibukukan dalam sebuah buku Grab Plus CEO Menjadi Pemandu. Apa yang saya tertarik ialah bahawa tulisan-tulisan ini menunjukkan bahawa Saudara Khair Ngadirun adalah seorang observant, seorang yang pencerap, seorang pemerhati, seorang yang peka, seorang yang dapat memindahkan apa yang dilihatnya pada diri orang lain dan tingkah laku orang lain itu dalam tulisan beliau. Dan kumpulan-kumpulan kisah itu menjadi anekdot-anekdot yang sangat menarik untuk dibaca kerana dia singkat tetapi mempunyai pengajaran untuk orang lain. Jadi ciri yang ada pada diri Khair Ngadirun itu iaitu seorang yang pencerap, seorang yang pemerhati, eyewitness, seorang saksi mata yang merakamnya dan menuliskannya. Jadi dua kebolehan ini iaitu kepekaan tentang apa yang berlaku di depan matanya dan kebolehan menulis apa yang diperhatikan itu adalah ciri seorang penulis biografi yang wajib ada sebelum boleh menulis sebuah biografi. Dan Studio Anai kemudian telah menyebutkan 100 kata-kata yang ditulis oleh beliau dalam buku terbitan mereka. Jadi itulah sikit sebanyak kisah tentang dua orang tokoh yang kita hadirkan dalam sesi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya pada Profesor Muhammad Saleh lah. Profesor Muhammad, Tan Sri Zulkifli ini seorang penulis yang prolific seperti saya katakan tadi. Beliau ada buku, beliau ada kolom, beliau ada newspaper cutting, beliau ada rencana yang banyak untuk menghasilkan buku yang Profesor Muhammad tulis ini, iaitu tentang
tentang konsep pencapaian konsep pengajian tingginya. Jadi dalam timbunan bahan yang banyak itu, bagaimana strategi yang Profesor Muhammad lakukan? Adakah ambil semua sekali? Sebab akhirnya daripada berpuluh-puluh buku ini ditarik perah santan itu masuk dalam buku yang kita terbitkan ini cuma 251 halaman saja. Sedangkan pemikiran itu telah terbit dalam ratusan terbitan. Jadi apa strategi yang Muhammad Azhari gunakan dalam menghasilkan buku yang terbaru ini? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rusfa, mohon saya dipanggil sebagai Saudara Muhammad atau Muhammad saja. Dalam dunia kita orang banyak pangkat dan peringkat, jadi susah nak diajak berbincang kerana ayat yang memulakan nama orang itu sudah mengambil beberapa saat dan kita dah terlupa akhirnya nama orang itu. Namakan saya Muhammad Haji Saleh saja kerana kita dalam bidang ilmu yang sama rata tempat dan kedudukannya. Ya, seperti Saudara Rusfa sebutkan ini, banyak sekali yang ditulis oleh Tan Sri Zul. Ada ya di Facebook, ada di buku-bukunya, ada di surat khabar, beberapa buah surat khabar. Itu pun berjalan bertahun-tahun. Dan di zaman yang susah mendapatkan surat khabar ni, untuk saya kadang-kadang Tan Sri Zul mengirim makalah itu kepada saya. Ini sangat baik kerana kalau tidak kita tidak mungkin lengkap. Sebenarnya lah seorang biografer itu berhadapan dengan seorang manusia yang banyak idenya, banyak pendapatnya. Dan yang menarik dan tidak menarik juga tentang Profesor Zul ini ialah sewaktu saya menurunkan satu ayat, dia sudah tulis ayat yang lain lagi. Sewaktu saya sedang menyiapkan suatu bab, beliau sudah memulakan bab yang lain. Jadi beliau ini berkembang setiap masa. Dan untuk seorang ahli biografi, kita mesti tangkap beliau pada waktu beliau tidak terlalu banyak bergerak dan mencari titik kepentingannya, idea terbesarnya. Tapi pada masa yang sama tunjukkan bahawa beliau juga sedang berkembang, sedang bertambah, sedang berbunga dan berbuah. Jadi saya masih ingat lagi melawat dengan Tan Sri. Tan Sri tolonglah berhenti menulis supaya saya boleh siapkan biografi ini. Kalau Tan Sri terus menulis, saya tak mungkin siapkan buku ini. Tapi Tan Sri Zul tak berhenti di situ. Dan itulah keluar biasaannya. Sekian. Ya, terima kasih Prof. Muhammad lah saya panggil. Itu strategi yang beliau nampak tunjukkan kepada kita, iaitu tangkap tokoh ini waktu dia tak menulis. Kalau tidak, kita susah nak tulis dia. Memang seperti saya katakan tadi, kita sebenarnya pada majlis pelancaran buku ini pada minggu depan hari Isnin, kita akan ada satu pameran yang mempamerkan buku-buku yang pernah diterbitkan oleh Tan Sri Zul. Jadi kalau siapa yang hadir nanti dapat melihatlah. Itu yang mengherankan saya, dan itulah jawapan daripada Profesor Muhammad Saleh. Dia tangkap waktu Profesor Tan Sri Zul tidak menulis. Tapi itu hampir mustahil. Saya nak tanya pada saudara Khair Ngandirun, kami dah serahkan buku itu. Apakah first impression saudara Khair apabila melihat buku itu, setelah menyelak buku itu? Okay, ada dua benda. Pertama ialah my expectation and juga bila saya tengok buku ni. Saya memang suka biografi.
saya baca biografi ramai tokoh-tokoh, dan biasanya bila biografi ni dia akan go direct to the point. Cuma ini pertama kali saya baca macam biografi yang spesifik kepada soal tokoh yang dipilih dan dunia pemikiran beliau sebagai pemimpin, dan ditulis pula oleh sastrawan negara. Dan sebenarnya Prof Muhammad ni, saya kata di Malaysia satu-satunya tokoh akademik negara dan tokoh sastrawan negara. Dia dua-dua dia sapu, sastrawan dia, akademik negara pun dia. Tak ada orang yang akan dapat lagi, saya fikir, dalam waktu terdekat. Tak mungkin, dan saya tak tahu berapa lama rekod ni akan beliau pegang. Bila saya membaca buku ni, saya tak dapat expectation yang awal, sebab biografi biasanya straightforward, dia laju, orang ni macam ni, kita nampak. Tapi membaca buku ni menyebabkan saya berfikir jauh, sebab Prof Muhammad menggambarkan dalam bahasa yang tinggi dan juga kadang-kala puitis. Jadi dia agak lambat untuk sampai, tapi sebenarnya itulah karakter Prof Zulkifli Mohamed. Sebab Tan Sri Zul ni bukan orang yang mudah untuk difahami. Kadang kalau dia bercakap sekalipun, kita akan tahu bahawa apa yang beliau nak sampaikan. Kadang-kadang dia straightforward, kadang-kadang dia memberikan ibarat. Ini perkara-perkara yang bila saya lihat memang kena dengan buku yang Prof Muhammad Haji Saleh tulis. Sebab kita melihat susul galur awal, bagaimana kepimpinan beliau di USM, bagaimana beliau menongkah arah. Malah saya ada satu anekdot lain dengan Tan Sri Zul ni. Sewaktu saya dengan Menteri Pendidikan, seorang Menteri Pendidikan, kita panggil Tan Sri, sebab waktu tu kita sedang berfikir tentang penarafan sekolah, macam mana sekolah A semua tu. Jadi Tan Sri Zul dipilih sebagai ahli, sebagai tokoh yang akan memberikan ucap utama. Itu bengkel yang agak khusus kepada semua kepimpinan tinggi Kementerian Pendidikan. Tan Sri Zul masuk je, dia cerita pasal bagaimana kritikan beliau terhadap penarafan sekolah, tunjukkan dekat bagaimana orang Jepun, orang Korea bunuh diri, semua dengan penuh statistik. Jadi bila beliau keluar je, Pak Menteri toleh kita. Macam mana kita ni? Ini adalah karakter-karakter yang saya fikir sangat menarik, sebab waktu kami berbincang soal bagaimana penarafan sekolah ni kena ada penarafan, kena ada tingkat-tingkatnya, Tan Sri Zul datang, dia tak peduli pun. Saya percaya bahawa dia faham bahawa kita sedang berbincang, Tan Sri Zul datang tak peduli, dia cerita ujung-ujung Pak Menteri pun gelak, macam mana kita ni, dia kata, lebih kurang macam tu. Ini karakter Tan Sri Zul. Dan saya membaca buku ni, bila saya menelaah buku ni, memang kita akan sentiasa terbang ke sana kemari. The flow is not really there, because the person that being discussed is don't have a flow yang sebab dia karakter dia sangat menarik. Jadi itu pandangan awal saya tentang buku ni. Sebab buku ni akan bila Prof Muhammad tunjukkan, saya ingat flow dia akan daripada universiti ke universiti. Mula ada universiti ke universiti, tapi ada juga yang sebenarnya flow dia adalah dari aspek pemikiran dia. Sebab di setiap universiti tu ada juga konsep-konsep yang sama. Sejahtera di USM yang dimulakan disambung dengan sejahtera di UIA juga. Ini perkara-perkara yang sebenarnya kerangka pemikiran Tan Sri Zul telah diberikan, saya fikir Prof Muhammad telah memberikan gambar yang tepat pada manusia yang sangat istimewa ini. Tulisan ni sangat istimewa pada saya. Itu Prof Rosfah, pandangan awal saya tentang buku ni. Okey, baik, terima kasih. Satu pandangan ataupun kesan awal yang dikongsi oleh saudara Khairi Ngadirun. Saya nak bertanya pada Profesor Muhammad balik. Dalam buku ni saya lihat terlalu banyak
apa yang dikatakan konsep-konsep pendidikan tinggi yang menjadi judul buku ni, konsep-konsep pendidikan tinggi, macam konsep pendidikan tinggi. Dalam buku ini dia Muhammad kutip tentang University Apex, kampus sejahtera, pengantarbangsaan universiti, pendidikan hubungan lestari, revolusi industri 4.0, falsafah pendidikan kebangsaan. Kalau tentang kepimpinan itu macam-macam, kepimpinan Islam, kepimpinan seimbang, kepimpinan kaum, sejahtera, kelestarian. Jadi dalam banyak-banyak sub-sub tema atau subtopik ataupun sudut-sudut yang terlalu banyak ini, ada pandangan Profesor Muhammad Saleh, manakah yang paling menarik, paling penting yang ada dalam buku ini, dalam banyak konsep yang tinggi itu? Ya, terima kasih. Suatu soalan yang sangat menarik dan sangat susah untuk dijawab. Kerana seperti Cik Khair sebutkan tadi, beliau ini satu waktu memikirkan sesuatu, dia sedang berkembang. Ya, misalnya apabila dia memulakan universiti dalam taman di USM, jadi ada kelas tarian pada konsep itu juga yang tadi dikembang sampai ke IIUM dan sampai ke Al-Bukhari. Di tempat itu juga beliau memikirkan tentang universiti hijau dan juga sustainability tadi. Dan pada waktu yang sama beliau berhubungan dengan pemikir-pemikir antarabangsa, dan perkataannya ialah, saya ingat, beliau sedang berdialog dengan dunia pemikiran pada waktu itu dan juga dunia pemikir-pemikir khusus pada waktu itu. Dan seperti kita tahu, beliau mencari perkataan untuk raison d'être, ya, dalam bahasa Jepun ikigai, iaitu sebab mengapa kita wujud, ya. Dan juga perkataan kesejahteraan dan lain-lain lagi. Jadi pada satu titik idea dikembangkan, diberikan ranting, diberikan dahan sehingga idea ini menjadi sebuah pohon yang lain. Ini sangat susah untuk ditulis ini kerana kita harus berpegang pada sesuatu yang kekal untuk ditunjukkan kekuatannya, rupa bentuk yang sebenarnya. Tapi pada pemikiran Zulkifli tidak ada rupa bentuk yang kekal. Sampai sekarang di UIA masih ada idea-idea barunya. Dan kadang-kadang idea barunya ini adalah ranting pada yang lama, dicantas dan diberikan pucuk yang baru. Dan beliau suka ke UNESCO dan bertemu dengan pemikir-pemikir di sana. Malah saya ingat beliau seoranglah yang pernah menjadi pengurusi European Asian Universities Association. Saya ingat tak ada orang lain di Malaysia yang pernah menduduki tempat itu, dan oleh itu berdialog dengan pemikir dari Afrika, dari Jepun, dari Meksiko, dari negara-negara Arab. Dan Profesor Zul ni sedikit macam sponge. Dia menerima idea-idea ini dan bila diperahkan keluar akan menjadi sesuatu yang lebih membawa makna lebih besar dan lebih penting. Oleh itu, seperti disebutkan, susah nak menulis tentang beliau ni. Hanya saya ini untung sikit kerana saya kerja di USM selama 13 tahun dan Tan Sri Zul ada di sana sekurang-kurangnya 12 tahun. Jadi saya dapat melihat pemikirannya dan saya juga suka dan saya juga selalu menentang pemikiran yang ada. Jadi apabila beliau menimbulkan hal-hal yang baru ini, saya sendiri diberikan kehidupan baru.
Sudah lama saya marah dengan kuasa-kuasa kolonial yang merendahkan kita, menyempitkan kita, mengecilkan kita. Kami dalam pengajian Melayu, saya dalam sastra Melayu, kami memperjuangkan suatu konsep bahawa kita ada sastra besar, dan sebenarnya lah sastra kita adalah di antara sastra terbesar di dunia. Bahasa Melayu itu bahasa keempat atau kelima terbesar. Jadi besar bukan main. Tapi apabila kita mengkaji sastra Melayu, kita diberikan hanya beberapa patah perkataan tentang pencapaian kita. Kita tahu bahawa kita menulis Sulalatus Salatin, ditulis pada 1624 dan lain-lain, nokta. Lepas tu ke Tajus Salatin, nokta dan lain-lain. Isi hati, jiwa sastra itu tak disampaikan. Saya dalam sastra Inggeris awalnya diberikan sudut-sudut yang mengatakan ini ialah sastra besar di dunia. Dan bila kita mengkaji sastra kita, hal ini tak disebutkan. Saya selalu menceritakan tentang pertama kali saya datang ke London, berapa ya, kali kedua, 1970, saya masuk ke British Museum pada waktu itu. Dan di depan saya ada sebuah kitab lama, Tajus Salatin, yang dianggap sebagai paling indah di antara semua kitab kita. Tapi kita di Malaysia tak tahu tu. Ya, kita hanya tahu judul. Hanya yang saya nak katakan, Profesor Zul menghidupkan diri penentang saya itu, bahawa kita ada sastra yang besar, kita mesti bina sastra yang besar dan menulis mengapa karya kita ini besar. Dan juga ada sudut pandangan tentang ilmu dalam dunia kita yang disebut sebagai ilmu tempatan atau kebijaksanaan tempatan yang sudah ada dalam diri kita. Tapi oleh kerana kita lama sama British, kita menganggap bahawa apa yang mereka lakukan itulah yang terbaik. Tapi kita tahu sekarang Norway dan Denmark menunjukkan bahawa yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih terbuka itu datang dari Norway, bukan dari England yang sudah menjadi sempit. Jadi ini sangat penting ini untuk kita membesar, mencapai kemungkinan kita harus kenal siapa diri kita, apa yang pernah ada pada diri kita, dan bagaimana kita diberikan oleh orang kolonial ini. Kalau kita tak dapat sedar dalam semua hal ini, kita akan terus menjadi kecil. Dan ilmu tentang orang Melayu, orang Indonesia, orang Vietnam dan lain-lain dikawal oleh bidang ilmu barat. Jadi waktu saya menulis, saya sama-sama nak share dengan Tan Sri ini bahawa ada idea begini. Saya juga orang kampung. Saya hidup di antara pohon-pohon hutan, pohon bambu dan lain-lain. Dan bila beliau mencampakkan tentang kelestarian ini, saya mengatakan ini kampung saya ini ruang saya, ini metafora saya. Dan kalau kita lihat balik kepada pantun, inilah dunia kita. Alam sebagai metafora, alam sebagai contoh, dan alam sebagai sesuatu yang harus kita fahami. Jadi saya tersentuh sebagai penyair dan pengarang dan ilmuwan, dan waktu saya menulis, saya sama-sama nak share dengan Tan Sri sendiri. Tapi Tan Sri ini share dia lebih besar daripada share saya. Beliau selalunya berkembang. Dan saya pernah nak pergi ke Korea, nak lihat tempat yang diilhamkan oleh idea kelestarian itu. Tapi COVID datang
maka saya tak dapat ke sana. Saya ingin ke Bhutan kerana beliau melihat bahawa di antara pencapaian negara kecil ini ialah suatu tamadun yang sederhana, yang tidak tertutup tapi sangat pintar. Itu juga saya tak dapat pergi. Nanti harapnya setelah ini mungkin juga dapat dilihat. Jadi Tan Sri membawakan kepada kita sudut-sudut, utamanya untuk saya misalnya yang saya sudah kenal. Tapi kepada banyak orang, sudut-sudut yang tak pernah dikenali mereka dalam negeri atau di luar negara. Dan sebagai Presiden European Asian Universities di UNESCO, itu suatu pengalaman yang luar biasa. Dan beliau dihormati, selalu pernah diajak diberi ijazah ya, University Siena di Itali, juga di Afrika dan beberapa buah negara yang lain. Dunianya menjadi besar, dan bila dia menjadi besar, dunianya menjadi besar, maka dunia universiti yang diketuainya juga jadi besar. Dan saya nak sebut ni sebelum saya terlupa, saya masuk ke universiti tahun 68. Jadi tak muda lagi, tapi tak tua sangatlah. Tak tua sangat ya, 68. Saya melalui banyak naib chancellor yang jadi ketua saya ataupun yang mengetuai di atas, dan saya sebagai pelajar. Ada 3 naib chancellor yang mengesani saya, dan saya rasa besar gagasan mereka tentang pendidikan juga. Pertama Tan Sri Tunku Aziz, kedua Syamsani, dan ketiga Zulkifli. Mereka ini menduduki pencapaian ilmu dan pentadbiran ilmu tertinggi di Malaysia ini. Dan saya pun juga bernasib baik kerana mengenali ketiga-tiga mereka ini dan dapat membandingkan dengan naib chancellor yang lain. Dan untuk menulis buku ini, saya perlu juga tahu siapa yang mendahului beliau. Dan 2 orang yang mendahului beliau ni saya kenali, dan Profesor Syamsani tentu saja seorang teman dekat pada saya. Jadi untuk menulis sebuah biografi, saya ingat tentang ilmuwan, tentang idea-idea ilmu, saya juga harus kenali pencapaian orang lain. Dan alhamdulillah saya dibawa ke sana oleh pengalaman saya, dan dibawa ke atas lagi kepada dunia yang sangat kompleks oleh Tan Sri Zul sendiri. Dan Tan Sri Zul tidak mau mengatakan bahawa ini suatu dunia yang simple, tak perlu kita susah payahkan, tetapi mengatakan inilah ideanya. Dan tiap-tiap kali dia bertemu dengan sesuatu yang baru, dia cuba ambil ranting itu, bunga itu, untuk ditambah kepada yang sudah cantik. Itulah pengalaman saya, Saudara Ruswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Muhammad yang menjelaskan, menguraikan berbagai aspek dalam pencambahan konsep pengajian tinggi yang dia kutip untuk dibincangkan dalam buku ini. Saya ingin bertanya pada Saudara Khairi Gandirun, setelah saudara baca slot buku itu, bab yang manakah, halaman yang manakah, perenggan yang manakah, ayat yang manakah yang terkesan kepada saudara? Apa dia baca ini sebagai sebuah biografi pemikiran daripada tangan Profesor Muhammad Ali Saleh? Kalau saudara boleh kongsikan tentang keistimewaan buku ini. Keistimewaan buku ni tentang pemikiran Tan Sri Zul. Tentunya saya sebagai alumni UIA, saya nak tengok apa yang Tan Sri Zul buat di UIA, tapi sekarang ni mungkin dalam peringkat-peringkat awal apa yang beliau nak
lakukan konsep sejahtera di UIA Rahmatan lil Alamin dan yang lain-lain. Cuma buku ini sebenarnya menarik saya nak tahu lebih dalam yang tak ada dalam buku ni. Bayangkan contoh Prof Muhammad pandai dia sebut macam mana Tan Sri Zul dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor. Tiba-tiba Datuk Musa Ahmad lantik beliau sebagai Vice Chancellor. Ada pertemuan, ada macam amanat. Saya nak tahu lebih lanjut, apakah yang menggerakkan orang yang muda itu menjadi yang tak ada PhD, yang tak dapat jadi Naib Chancellor di sebuah universiti yang sangat terkenal itu. Jadi saya banyak tertanya-tanya, ada lompang-lompang biografi ni kan biasanya kita nak tahu cerita di sebalik cerita. Yang ni Prof Muhammad masih sembunyikan, dan saya sangat berharap nanti akan ada cerita-cerita yang saya nak tahu apa latar di sebalik perkara ini. Sebab yang ini adalah percambahan konsep pemikiran beliau memang sangat menarik. Saya setuju sebab ada dulu Prof Roswa, saya ni pun banyak juga bergerak ke universiti. Saya jadi ahli majlis debat Universiti Malaysia. Saya bawa penebat ke, saya suka ke USM lah di tahun 90-an semua. Dan kita tahu bahawa USM ni memang istimewa, memang best. Konsep dalam taman itu saya suka. Dan saya difahamkan, saya tahu Prof Muhammad mungkin boleh betulkan, katanya kalau nak tebang pokok ranting ni semua di USM waktu Tan Sri Zul ada, kena minta izin daripada beliau. Dia approve, barulah pokok tu boleh dicantas, dia tebang. Itu sampai begitulah kita orang luar melihat. Dan saya melihat konsep dalam taman ini adalah perkara yang saya sangat tertarik. Sebab saya percaya bahawa universiti patut, sebab dalam buku ni yang menariknya gambar-gambar, kalau kita boleh melihat gambar bagaimana USM penuh dengan taman, ada tasik. Semua benda-benda macam ni pada saya, ini ruang yang sangat saya suka. Sebab konsep dalam taman, saya pernah pergi rumah Prof Muhammad Haji Saleh contohnya kan. Taman dia kat belakang tu, segala pokok asam, macam-macam lah. Pokok yang dia ada tu, dia tunjuk kat saya yang saya tak tahu. Dan saya percaya universiti pun, bila bayangkan di USM yang sangat moden, maju itu, masuk dalam universitinya macam taman yang sangat mendamaikan. Membaca buku ni damai. Membaca buku ni kita melihat bahawa dalam dunia akademik ni, kita tak perlu terkejar-kejar pada benda yang tak patut kita kejar. Memanusiawikan manusia tu lebih penting. Memanusiawikan universiti juga penting. Sebab sekarang ni konsep ialah saya ingat kalau kita tengok universiti, kita mengejar kadang-kadang yang tak patut kita kejar. Kita mencari-cari apa yang tak patut kita cari. Kita nak dapat ranking, kita nak tunjukkan kita lebih baik daripada orang lain, kita nak jadi nombor satu. Adakah berbilion manusia tu kita nak jadi nombor satu perkara paling utama atau perkara yang lain? Dan buku ini kita melihat sudut pemikiran pemimpin yang berbeza. Pemimpin lain nak jadikan dia punya KPI universiti kita akan jadi universiti nombor satu, paling bagus, paling yang paling lah. Tapi membaca buku ni, saya tak nampak benda tu. Dia berpatah balik kepada akal, kepada pemikiran, kepada jiwa apa yang kita nak sampaikan. Sebab tu buku saya, kalau Prof Oswald kata yang mana benda yang menarik, sebab bila saya baca ni semua best. Semua tempat tu, ini idea dia. Idea dia macam Prof Muhammad Haji saya cakap tadi, dia kadang-kadang interchangeably. Dia kat sana ada, kat sini ada. Dia terlompat sana, terlompat sini. Tapi kalau kita baca holistically, kita akan nampak bahawa manusia ni manusia yang agak berbeza. Saya tak pasti dia patut dilahir di dunia ini atau di dunia yang lain. Sebab dia datang dengan pemikiran dia banyak. Saya tahu orang skeptik.
Orang skeptik, pertama dia tak ada handphone semua kan. Orang skeptik kepada Tan Sri Zul ni. Tapi pemikiran ni memang jelas dan bukan mudah untuk memahami, dan saya fikir Prof. Muhammad Syarif dah tunjukkan dalam hal ini. Sebab tu saya fikir kalau nak tanya kat mana saya suka buku ni, saya suka buku ni keseluruhannya, sebab pemikiran yang pada saya ialah apa yang patut pusat pengajian tinggi fikirkan. Bukan apa yang patut mengejar benda yang tak perlu kita kejar. Itu yang saya katakan. Itu Prof. Hoswah, pandangan saya. Ya. Terima kasih. Saya mahu respon pada pandangan pandangan saudara Khair tadi, bahawa bila membaca buku ni dia membuatkan dia tertanya-tanya dengan lebih banyak soalan lagi. Sebenarnya Profesor Muhammad ni dia guna teknik cliffhanger, kita tergantung. Yes, kena kita tergantung, dia buat kita suspend dan dia buat kita lebih curious nak tahu kan. Salah satu komen yang orang banyak bagi pada saya ialah Prof. Muhammad walaupun dia seorang sastrawan, dia seorang yang pandai bermain dengan bunga-bunga, tapi aspek romantis tu tak ada dalam kisah hidup Tan Sri Zul tu. Jadi macam tadilah, apakah itu dipadam ataupun ada arahan supaya dipadam kan. Nanti kita tahu. Tapi ada satu soalan yang ditanyakan adalah berapa lama menyiapkan buku ini? Saya tahu buku ini, projek ni dah bermula dari USM. Akhirnya berapa tahun untuk siapkan buku ini? Prof. Muhammad, silakan. Ya, saya ni tak pandai menjumlah tahun atau waktu, tapi saya mula memikirkan bahawa sebuah biografi Tan Sri Zul harus ditulis pada waktu saya di USM. Kerana seperti saya sebutkan ini manusia yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa, dan di antara kita selalu seperti saudara Mak Khair sebut tadi, memilih ranking, dan ranking ini ditolak oleh Jerman, banyak ditolak oleh Perancis, dan orang yang menyayangi bangsanya dan bahasanya menolak cara Scopus ini kerana yang dipentingkan dalam bahasa Inggeris. Dan ilmu tak boleh ditulis dalam beberapa halaman yang dikongsi penulisannya dengan 12 orang kawan misalnya. Sebuah ilmu, sebuah tamadun harus dibayangkan dengan lengkap dalam bentuk buku-buku. Dan waktu sekarang ini kita memilih Scopus yang datang bercebis-cebis, yang dibaca seorang di sana, seorang di sini, dan tidak bercantum menjadi ilmu yang penuh. Pada zaman saya, menulis buku itu ialah perbuatan ilmuwan sebenar. Dan kalau kalau belum ada buku, itu masih dalam pembinaan ilmu orang itu sendiri. Dan suatu bangsa mesti banyak buku. Bayangkan dalam 100 tahun yang kita ada hanya beberapa halaman atau ribuan halaman karya Scopus saja, tidak pemikiran yang luas. Mana mungkin ada Plato misalnya, atau Tun Sri Lanang misalnya, atau Tagore misalnya. Kita hanya berfikir sebagai manusia bercebis. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Profesor Zul, bahawa kita mesti luas pemikiran kita, tamadun kita, dan juga tempat kita belajar. Kita tak perlu belajar di belakang di dalam kelas saja. Kita boleh belajar dari pohon, kita boleh belajar dari haiwan, burung-burung, daripada pemikir, daripada Eropah, dan juga dari Bhutan dan Jepun dan lain-lain. Jadi semua ini adalah sebahagian daripada dunia yang besar. Kalau kita ambil yang cepisnya, akhirnya saya juga rasa kita menjadi manusia cebisan. Dan kita berhak sebagai suatu bangsa menerima satu ilmu yang lebih penuh. Dan
mungkin ada pernah disebut sebelum ini, Scopus ini diterajui dan dimulakan oleh beberapa jurnal di Eropah. Dan jurnal ini menuntut upah untuk menerbitkan karya kita. 3,000, 5,000 dan akhirnya banyak ribuan yang lain. Mana ada bayaran menerbitkan karya ilmu seperti kita tahu sebelum ini. Ini kapitalisme di peringkat tinggi dan nampaknya kita semua terheret dalam sistem itu. Dan Profesor Zul menunjukkan ini sedang berlaku sekarang. Saya juga mencari-cari buku ilmuwan yang besar yang membawa kita kepada puncak pemikiran bangsa kita, bangsa Eropah dan Asia sekarang ini. Susah nak cari itu. Susah kerana kita berfikir bercebis-cebis untuk naik pangkat. Dan perbuatan menulis tentang ilmu bangsa terima kasih, ini, Prof. Muhammad. Ya, bukan untuk naik pangkat ya. Silakan. Terputus ya. Prof kena sambung ni, Prof. Tak Kita tinggal kita berdua sekejap ni. Saya hampir habis. Cik Khair, sambung. Saya setuju dengan apa yang Prof sebutkan tadi. Pemikiran bercebis-cebis ni kadang-kadang menyebabkan gerakan kita ni terencat dan gerakan kita ni tak ke hadapan. Dan saya melihat penulisan ni lah, Prof. Saya melihat Prof Zul ni rajin sungguh menulis. Macam juga Prof Muhammad. Dua-dua ni insan yang saya rasa tak berhenti-berhenti menulis. Kan? Prof Rosfah, saya akan balik Prof Rosfah. Tadi isi kosong sekejap sewaktu Prof hilang sekejap. Ini cabaran dalam alam maya. Ya, okey. Terima kasih. Silakan teruskan. Siapa yang teruskan? Prof Muhammad tadi. Okey. Prof Muhammad, saya sebutkan tadi tentang Prof. Saya dengan Prof Muhammad sebut waktu Prof hilang tadi. Saya melihat dua-dua insan ni, Prof Muhammad dan juga Tan Sri Zul ni, dan juga Prof Rosfah sendirilah adalah insan-insan yang tak berhenti menulis. Orang yang ada tanggungjawab yang lain banyak macam-macam buat, tapi penulisan tu tetap kekal, terus menulis. Sebab tu saya fikir perkara yang patut kita highlightkan, tunjukkan bagaimana menulis ini menyebabkan pemikiran kita akan terus berkembang. Itu je, Prof. Kembali kepada moderator. Oleh kerana fotonya adalah foto saya juga nak kata mungkin bangsa yang besar adalah bangsa yang banyak berfikir dan setelah berfikir menulis. Begitulah pemikir-pemikir Eropah menguasai pemikiran kita, menguasai fikiran Amerika Latin dan Afrika kerana mereka sempat berfikir dan sempat menulis. Dan saya harap hal ini tidak akan hilang dalam budaya kita. Walaupun dengan rasa yang sedih, saya ingin menyatakan kedua-dua benda ini hilang. Sedang hilang dan hal-hal kenaikan pangkat itu dipentingkan. Kenaikan gaji juga dipentingkan. Tapi kerja yang susah, nulis ini agak susah. Kata orang putih, very lonely job.
lebih pada lonely, berhempas pulas dengan diri sendiri, menyoal diri sendiri dan juga menyoal sumber-sumber. Dan untuk saya ni, otai ni, nak pergi ke pustakaan tak mudah pula ya. Jadi semua ini susah dan kita tak harus mengajarkan orang-orang muda kita, penulis muda ini ada jalan pintas untuk menjadi ilmuwan. Rasa saya tak ada jalan pintas. Banyak baca, banyak berbincang, banyak berdebat, banyak bertemu dan banyak menulis. Dan masalah menulis ini ialah setelah kita selesaikan draft pertama, datang draft kedua. Datang pula draft ketiga. Kalau saya 4 dan 5. Bila sampai kepada Rusfa, dia juga betulkan saya menyebut draft. Jadi saya kena betul sekali lagi. Bila saya betulkan, saya punya draft, saya lihat ini tak jadi ni, mesti dipercantikkan. Jadi tak habis-habis. Sekarang ni saya tengah buat jilid ketiga. Jenis tak ni autobiografi. Saya lihat balik, sudah 2 kali saya betulkan. Saya lihat balik, ini tak boleh jadi ni. Nak kena lembutkan bahasa biar ada ombaknya dan ada desirnya, ada penulisan imejnya jaga dan juga penulisan ideanya. Kalau tidak, kurang baik tu. Sebab itu orang tak mahu menulis buku. Ya, Saudara Rusfa ya, mengambil waktu yang panjang. Ya. Dah kalau tak ada ni, dahlah royalti sikit. Waktunya panjang. Tapi pada saya, alhamdulillah lah tak memikirkan royalti itu. Dan saya rasa oleh kerana Jemaah Khair bagi saya jawatan sebagai sastrawan dan juga ahli akademik, maka saya insya-Allah akan penuhkan jawatan itu. Dan inilah patut ada, saya ingat beberapa orang daripada kita yang ikut jalan sendiri, ikut lebuh raya sendiri, walaupun tak dilalui orang lain, tapi ada beberapa orang harus lalui. Saya ajaklah kalau boleh orang muda ni, ya, mailah ikut jalan sama saya. Saya juga ni kesepian dan kita biasanya orang muda nak jadi penulis ni kena ada sama orang yang lebih pengalaman, dan Profesor Zul sangat banyak pengalamannya. Tak ada orang di Malaysia, ilmuwan di Malaysia yang mempunyai pengalaman dunia seperti yang dikenali oleh beliau. Beliau kenal pengarangnya, ilmuannya, profesornya, naib chancellornya, chairman of association, malah presiden juga. Jadi kita kena dekati orang-orang seperti Profesor Zul. Saya beruntung, walaupun tak terlalu mendekati saya, dia terlalu sibuk untuk didekati. Tapi sekali-sekali dapat juga minum kopi percuma. Ya, dapat juga minum kopi. Dan itu peluang untuk berbincang dengan orang yang mempunyai pengalaman. Sekian, Saudara Rusfa. Terima kasih Prof. Muhammad atas penjelasan panjang lebar. Kita buat persoalan sebenarnya, tapi kita dah hujung. Ada yang bertanya berapa lama tulis, dah jawab. Ada juga satu soalan ditanya, nak tulis apa lagi depan ni, tokoh yang mana nak tulis? Sebab sebelum ni dah tulis Osman Awang, dah tulis Tun Razak, dah tulis Tan Sri Zul, dah tulis Michael sendiri. Agaknya lepas ni nak tulis tokoh yang mana pula? Ini soalan terakhir. Ini tokoh politik dah tulis, sahawan diri sendiri dah tulis. Saya selepas ni mana? Tokoh pendidikan dah ditulis? Ya, saya tak sayang orang politik. Pasal orang politik tak sayang orang sastra dan orang ilmuwan. Tapi saya ada melalui hidup yang agak panjang, ya, dan minta maaf ini iklan.
saya mungkin ada 7 jilid autobiografi saya sendiri. Sudah 3 hampir selesai, 4, 5 sedang ditulis. Dan saya rasa saya harus beri waktu untuk pengalaman saya di Eropah misalnya, di Jepun dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman yang saya rasa saya dapatkan ilmu seperti orang lain tak dapat. Dan seperti Profesor Zul juga, saya lihat jiwa bangsa Jepun misalnya. Lama saya merenung orang Jepun, lama saya merenung sungainya, Kamogawa, dan juga Sakura dan taman-tamannya. Dan daripada renungan ini, saya dapat jiwa bangsa itu. Ini juga semacam bayangan kepada pengalaman idea. Tidak seperti Profesor Zul, tapi sebagai seorang pengarang yang untuk diganggu. Untuk bangsa kita juga. Saya ingat ini juga ilmu. Melihat bagaimana orang Jepun itu sangat sensitif, sangat peka. Dan pada saya, mereka lah di antara tamadun tertinggi di dunia, terhalus dan paling manusiawi di dunia. Dan kita harus belajar daripada mereka. Jadi tak ada lagi tentang orang besar ini. Jadi saya mungkin pun tak muda lagi, harus berikan waktu kepada pengalaman-pengalaman saya. Masih ada 4 jilid untuk ditulis. Dan saya melawat dengan Anna Redwan hari itu bahawa Arinawati menerbitkan sebuah biografi, dan ini Surah Rusfa pun tahu, beliau yang mengatakannya. Arinawati menulis sebuah autobiografi 1,200 halaman. Jadi saya dan Anna Redwan sedang berusaha untuk menandingi Arinawati dengan menulis 1,201 halaman. Dengan itu kata orang utara, boleh ting 1 halaman. Dan saya itulah. Okey, terima kasih. Tidak saya kepada Saleh. Siapa yang ingin lagi hadir ke majlis dan buku ini pada 8 hari bulan November oleh Yang Bahagia Tan Sri Ketua Negara, Profesor Muhammad akan menyampaikan ucapan memperkenalkan buku ini. Nanti saudara dengan juga hadir. Jadi kita akan mendapat penjelasan lebih lagi tentang buku ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir dan penonton. Semoga kita akan mendapat manfaat daripada perbincangan pada hari ini. Jadi kita sudahi dengan ucapan terima kasih kepada kedua-dua di panel. Semoga Profesor Muhammad diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk terus menulis. Semoga saudara Khair juga mendapat kekuatan untuk memimpin industri buku di negara ini, di Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.